Please, the show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. VIFM. 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 VIFM, gaya hidup anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Seketika nanti, anda akan dibawa terbang melalui ruang udara Ultra VI bagi mengikuti siaran yang bakal diterasui oleh DJ-DJ muda VIFM. Diharapkan anda berpuas hati dan semoga terhibur. Selamat datang ke siaran langsung VIFM yang dikendalikan oleh peneraju bicara kesayangan ramai. Terus dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Jadikan kami sebagai teman setia anda. Terus melekat dan setia bersama kami hanya di VIFM. Gaya hidup anda. Janganlah tukar-tukar siaran. Apa kata stay tune je dengan kami kerana banyak lagi lagu-lagu dan informasi yang akan disajikan untuk anda. Segalanya di sini VIFM, gaya hidup anda. Kami mempersembahkan DJ-DJ muda VIFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VIFM, gaya hidup anda dibawakan oleh Susu Kambing Ultra VI Production. Produk pertama kolaborasi antara Ultra VI Production dan Cool Life Enterprise. Kalau kata DJ Man kata tadi, DJ Man berseorangan, tetapi kali ini DJ Man ditemani oleh seorang DJ yang anda semua kenali, iaitu DJ Didi. Ya, terima kasih bos. Sebab sudi ajak saya untuk menyertai temu bual pada petang ini. Ya bos. Siapakah gerangan yang bakal kita temu bual petang ni? Nampak macam skema sikit ayat dia kan. Siapa bos? Tapi kalau nak tahu tu nantilah. Tak boleh bagi tahu sekarang sebab tak boleh tahu sekarang tak boleh, mana boleh. Cik, ingatkan boleh. Nak tahu lah bos, lelaki ke perempuan? Nak tahu yang tu dulu. Okey. Clue dia perempuan. Siapa tu? Okey bos. Sekejap saya nak pergi sikat rambut, pergi mandi pakai minyak wangi dulu bos Bos teruskan dulu. Saya nak pergi bersiap. Bengaya sangat ni. Ya Allah. Okey. Jadi sebentar kita tunggu kita punya tetamu pada petang ini. Seperti yang tahu, sebentar lagi saya akan bacakan juga orang kata apa? Saya akan bacakan juga statistik kes COVID-19 yang akan keluar. Maaf. Okey. Saya akan bacakan statistik COVID-19 yang bakal keluar sebentar saja lagi di Majlis Keselamatan Negara. Tapi sebelum itu kita bersibuk dulu dengan lagu yang seterusnya daripada Michael Bublé dengan tadi lagunya Sway. Stay tune on VIFM, gaya hidup anda. Mantap bib, mantul. VIFM. 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 VIFM, gaya hidup anda. Kami mempersembahkan DJ-DJ muda VIFM. VIFM, gaya hidup anda masih lagi bertemankan saya DJ Man dan juga DJ
Didi DI. Alamak lah bos. Aduh bos. DA apa DA? DA dah lah. Pandai gerak saya. Jadi Didi tak erti lah bos. Bos. Ya. Bos nak tanya, mana tetamunya tak sampai lagi ke bos? Mungkin dia agak busy, mungkin dia akan on the way. Jangan risau, kita bersama langsung insyaAllah. Lama hari ni kita menantikan kehadiran sebab banyak soalan kita nak tanya hari ni. Banyak Lama gila ke, bos? soalan. Lama lagi insyaAllah. Confident ke bos? Confident. Kau tak yakin dengan saya Saya tak pernah. Aduh. Bos ni pandai pula sekarang live main sound effect bos tapi tak apa. Untuk pengetahuan anda semua, insya-Allah petang ni kami akan live bersama tetamu sehingga jam 7 petang yang mana kami akan kongsikan kepada anda semua kisah hidup seorang tetamu ni yang mana dilahirkan kemudian di umur berapa entah saya lupa. Dia jadi tak nampak kan, dia jadi okey sama seperti kita para DJ ni, nak lagi bos dah. Sempat kau pali aku Jadi kalau nak tahu siapakah gerangannya, sekejap je lagi. Tu dah punch card dah tu. Jadi bolehlah bos sekejap je lagi bos. Boleh. Sekarang saya dapatkan smart ni bos. Rambut sikit kau belakang main, Didi. dah hotel tak dekat atas, dah hijau tak kat bawah. Macam mana boleh lepas ke studio ni? Kan PKP, macam mana boleh lepas negeri ni? Kena itu pukul yang specialnya kita bos. Kita melalui atas talian kan. Jadi mungkin ramai dekat luar sana tak tahu macam mana kita boleh bersama walaupun PKP tapi kita masih boleh bersama kan. Untuk orang normal dia orang boleh gunakan apa Skype bosnya. Ya Skype, betul. Zoom. Macam kita ni kita menggunakan Team Talk. Ya. Zoom dengan Skype lah, lebih kurang lah sama bendanya kan. Jadi macam kita ni kita menggunakan Team Talk. Jadi Team Talk ni audio je, dia tak ada video kan bos kan? Betul, ada video, saya tak tahu sebenarnya dia ada video. Tapi untuk feature yang orang KU gunakan hanya audio je lah. Sebab kita tak perlukan video kan. Gitu. Okay, macam bos kan. Kau hajar, kau sempat Jadi bos, okay. Bos, saya tak nak dengar bos banyak cakap. Saya nak dengar lagu bos. Sebab tetamu tu dah nak masuk dah tu bos. So cepat bos. Baik, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya daripada Blackpink feat Selena Gomez dengan tajuk lagunya Ice Cream. Stay tune on VIFM, gaya hidup anda. Gaya hidup anda. Mantap bib, mantul. VIFM. VIFM, gaya hidup anda. Inginkan minuman yang berkhasiat? Ya, kami ada jawapannya. Dapatkan susu kambing dengan campuran pelbagai khasiat, iaitu kalsium, vitamin C dan stevia. Produk ini baik untuk penyakit kencing manis, darah tinggi dan lain-lain lagi. Dapatkan sekarang dengan harga RM45, tidak termasuk kos penghantaran. Untuk membuat sebarang tempahan, sila hantarkan ke alamat email ultraviproduction@gmail.com ultraviproduction@gmail.com. Selain itu, anda juga boleh menghubungi Encik Didi di talian WhatsApp 0197163260 0197163260. Dapatkan sekarang selagi stok masih ada. Sekali cuba, pasti nak lagi. Kesihatan kita anugerah ilahi. Kami mempersembahkan DJ muda VIFM. VIFM, gaya hidup anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bertemankan saya DJ Man dan DJ Didi. Ya bos, kita berdua akan menemankan anda semua sehingga jam 7 petang nanti, InsyaAllah. Bersama siapa bos? Bersama tetamu kita, saudari yang manis itu,
Ya, itu Syarifah, saudari Syarifah. Assalamualaikum. Ya, selamat datang saudari Syarifah. Ya, terima kasih. Sepatutnya temu Ramani kita nak adakan malam tadi, tapi disebabkan masalah tertentu terpaksa kita tunda. Ini pun bos pagi saya ni last minute ni. Saya dah tengah makan tadi. Pandang muka. Tak boleh buat apalah. Aduh, okey bos, boleh teruskan bos. Okey. Mungkin saudari Syarifah boleh memperkenalkan dulu diri, dari segi nama penuh ataupun umur berapa, bagai lagi lah biodata. Jangan letak voice dia. Biodata kau. Okey, teruskan. Okey, baik. Saya nama saya Syarifah Nur Jahan. Umur saya 23 tahun. Saya jadi blind sejak umur saya 21 tahun, iaitu 2 tahun lepas lah. So kondisi saya asalnya low vision lah. Waktu saya umur 18, selepas saya kena demam. Maksudnya awak ni memang dilahirkan dalam keadaan normal lah sebenarnya. Ya, betul. Okey, lepas tu disahkan jadi blind waktu umur 18, betul? Sebenarnya 18, tapi dinafikan sehinggalah saya umur 21 barulah saya dikira sebagai seorang yang blind. Dinafikan oleh pihak doktor sendiri ke ataupun awak sendiri? Pihak doktor sendiri dan ya betul, pihak doktor sendiri. Jadi 21 tahun ni yang mengesahkan sendiri ni doktor lah selepas dia buat cek apa semua tu Ya, saya terpaksa keluar negara sebab sebab apa tu? Hello. Nampaknya terputus talian lah bos. Tak apa, kita cuba call dia sekejap lagi. Bos, mana bos? Ya, ada. Saya ada. Bos? Saya ada. Ingatkan lari tadi bos. Aduh, bos nampaknya terputus talian. Sempat kau menteng kau tinggal aku sorang kat depan Tadi bos. Dah best tadi tak? Saya best tengah dengar cerita dia tadi. Menarik tu. Ini sekejap lagi. Terus kadang so kita tadi cakap kat mana? Sampai mana? Saya rasa tadi sampai umur 20 tahun. Macam mana orang kata apa saya lupa tadi. Macam mana awak boleh menerima mungkin? Okey, baik. Masa umur saya 18 tu, saya kondisi saya hanyalah keradangan mata, tapi penglihatan saya boleh dikatakan dalam B2 atau B1+. B2 so, atau B1+. Waktu tu saya menerima rawatan yang hospital UM. So sebab tadi awak kata awak ada keluar negara kan? Ya, betul. So saya bawa doktor yang sama selama sejak umur saya 18 hinggalah saya umur 21 tu. Disebabkan oleh macam orang kata apa, doktor yang boleh merawat kes saya ni hanyalah terhad di Malaysia. So sama ada doktor tu punya kesedaran sendiri tentang blindness pun mungkin kurang. Ya, betul. Dan juga disebabkan oleh kekurangan doktor-doktor yang pakar juga. So that's why kalau saya nak keluar negara pun susah, sebab orang lain pun rasa macam yang terbaik adalah pergi ke doktor ni saja. Dan bila saya minta pendapat doktor lain untuk rawatan-rawatan yang terbaik lah untuk saya pun, diorang tak berani nak cakap. So sebab tu saya dikatakan dinafikan oleh doktor-doktor sendiri tentang blindness saya. Okey. Banyak lagi soalan yang kita nak tanya pada banyak. Tapi apa-apa pun bos. Takut cakap ni. Kita berhibur dulu bos. Dengan lagu apa bos? Teruskan bos. Bos lari time saya interview tu bos di belakang. Tak, ni aku shock tengah dengar cerita ni. Best ni Didi. Awak jangan, saya menjiwai tau. Tu semua alasan tu. Okey. Baik. Jom kita dengarkan lagu daripada, kita akan tanya dia banyak lagi soalan lepas ni bos. Ya, baik. Kita akan dengarkan lagu daripada Ariana Grande and Justin Bieber dengan tajuk lagunya Stuck With You. Stay tune on VIFM, gaya hidup anda. Mantap bib, mantul.
Dengarkan VIFM secara dalam talian menerusi telefon pintar anda dengan ketik carian ultraviproduction.com. Selain itu, anda juga boleh dengarkan kami menerusi 4 kualiti yang berbeza, iaitu MP3 320 kbps, MP3 128 kbps, AAC 64 kbps dan AAC 32 kbps. Follow kami di Facebook, Instagram dan YouTube iaitu Ultra VI Production. Dengarkan VIFM bila-bila masa, di mana jua. VIFM, gaya hidup anda. Kami mempersembahkan DJ muda VIFM. VIFM, gaya hidup anda. Masih lagi bertemankan kami bertiga, iaitu saya Didi bersama Bosch, DJ Man dan juga saudari jemputan kita pada petang ini. Mesti kena ada Bosch Sharifah. Ada DJ Man juga? Mesti kena ada Bosch. Dia sebab kalau saya dengan Bosch mesti segan sikit. Okey Bosch. Ya. Kita berbalik pada topik kita pada petang ini. Sharifah, tadi awak ada cakap awak berada di bawah kawalan doktor yang sama selama 3 tahun, iaitu daripada 18 tahun dah jaga hingga 21 tahun. So awak juga ada cakap sepanjang 3 tahun tu awak berada dalam kategori B2 atau B1+. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita yang normal penglihatannya dekat luar sana, yang mungkin tak tahu apa tu B2, B1 kan, saya nak bagi tahu kat sini. B2 ni maksudnya penglihatannya terhad, sangat-sangat terhad, tapi masih lagi lah boleh nampak wajah orang kalau dengan jarak yang dekat lah. Kalau jauh tu tak boleh lah. Kalau B1 ni maksudnya totally blind. Kalau macam yang Sharifah cakap tadi tu, B1 plus tu dia kira totally blind tapi masih lagi boleh nampak cahaya objek, tapi memang kena betul-betul dekat lah. Sejengkal 2 jengkal macam tu je paling jauh pun. Jadi Sharifah, saya nak tanya, macam mana perasaan awak apabila mula-mula diisytiharkan ataupun awak yang mengalami sendiri masalah penglihatan secara totally blind? Macam mana tu perasaannya? Mungkin boleh share sikit lah kalau tak kisah kan. Silakan. Ya. Silakan. Okey, baik. Sewaktu umur saya 18, saya boleh cakap waktu tu saya baru nak mendekati lagi, mendalami lagi ilmu agama. So sewaktu tu adalah saya terjumpa satu ayat sebelum saya betul-betul tak nampak hingga saya tak boleh baca untuk kali yang pertama tu. Saya jumpa satu ayat ni berbunyi seakan macam ni lah. Saya tak ingat ayat tu secara detail, tapi yang saya faham waktu tu ialah Allah sedang melihat hamba-Nya yang sedang diuji, apakah yang akan dilakukan dengan imannya masih ada. So waktu tu pemikiran saya waktu umur saya 18, dan sewaktu tu saya sangat keadaan saya memang sangat stres sebab saya cuba bagi tahu orang yang di sekeliling saya yang saya makin tak nampak. Jadi saya sangat stres waktu tu. Saya hanya berpegang pada ayat tu saja untuk saya rasa reda dan sabar. Sebab bagi saya mungkin diorang tak faham apa yang saya tengok ni. Untuk saya cakap saya tak nampak tu, mungkin bagi diorang tak nampak tu maksudnya power semakin tinggi kan. Itu adalah persepsi bagi orang normal. So perasaan saya waktu tu, bila saya finally masuk ward dan saya dapat jawapan daripada doktor untuk jawabkan kepada keluarga saya baru rasa tenang. Walaupun keadaan saya sakit, walaupun keadaan saya tak nampak, tapi barulah saya rasa tenang. Dan saya rasa macam bersyukur. Sebab apa? Allah pilih aku untuk uji. Maksudnya Allah sedang berikan perhatian yang lebih pada aku. Jadi kenapa dalam banyak-banyak waktu selama aku hidup ni aku sabar, kenapa kali ni aku tak boleh sabar? Sedangkan sekarang ni Allah sedang berikan perhatian yang lebih kepada aku. So sepatutnya aku gembira lah.
Jadi saya pun Ya. buat itu je lah, itulah perasaan saya waktu tu. Walaupun pelik tapi itulah perasaan saya. Saya rasa gembira. Dan bayangkan waktu tu saya dah diberikan dos yang sangat tinggi ubat, jadi agak high sikit lah. Agak Tintong. high ya. Tintong Itulah sebab Tintong wah, bos lah. tintong tau. Tapi kata sepanjang awak diisytiharkan jadi Isytihar? wakil kesihatan ni, berapa kali awak jalani Isytihar dia? Masa tinggi jalani ni lah operation lah. Isytihar. Bos ganggu lah. Operation ya. Okey, baik. Sewaktu saya umur 18 tu juga, pada hujung tahun selepas 6 bulan saya diisytiharkan ada masalah keradangan mata waktu tu. Saya buat operation pada dua-dua belah mata saya sebagai sebagai rawatan Langkah sampingan. selamat lah orang Sebab panggil. nak kata langkah selamat pun saya pun tak pastilah. Sebab apa, time tu side effect daripada ubat. Asalnya saya tak ada cataract pun waktu tu, tapi disebabkan oleh dos ubat yang sangat tinggi, titis ubat tu, suntik ubat tu dengan makan ubat tu, so dia jadi side effect cataract, dan saya terpaksa buang cataract dan masukkan kanta contact lens macam yang kecil kan ke dalam mata. So saja pada bulan Disember 2015. So 2 kali saja, sebelah kiri sebelah kanan. Dalam 1 tahun awak kata 2 kali operation untuk masukkan contact lens tu Oi, saya kurang daripada saya tak pernah setahun operate kan. Tak apa, terus. Kurang daripada setahun, dan jarak dia tak sampai sebulan lah daripada satu yang sebelah lagi. Jadi kalau orang kata tak sampai setahun tu kita boleh terima lagi, ni tak sampai sebulan kan, aduh kata sakit. Cuba kalau Didi kena macam tu, operate lagi sekali kan, aduh. Oi, saya janganlah, saya senak. Jangan cakap saya tak. Oi, ni kalau tanya bos, kalau bos kena macam gitu kan, apa perasaan bos? Adakah menangis tak berlagu? Sebab apa tu, biasanya operate bos ke? menangis berlagu kan. Saya menangis berlagu tau. Macam saya operate yelah. Saya pun cerita tak ada macam gitulah, kena interview kan. Boleh. Tak ada. Boleh. Cuma nak cerita. Masuk. Kalau segi operate tak apa. Masa 6 bulan tu saya sebenarnya saya waktu lahir saya like memang sebab masa family duk, macam kalau kita tahu kan, kalau baby kita selalu di diorang main apa? Cak-cak tu kan. Macam gitu. Macam mana tu Didi? Cak. Macam tu. Tapi saya tapi saya tak hiraukan. Saya macam biasa kan baby mesti ada reaction kalau ada orang gurau-gurau, tapi saya tak pernah hiraukan. Jadi tiba dalam beberapa bulan kemudian mata sebelah saya ni dia membengkak dan terkeluar dan berair. Dia membengkak biji mata tu. Dia membengkak. Itulah setiap hidup orang yang tak nampak ni, dia ada pengalaman dia tersendiri kan. Macam saya lain, macam bos lain, macam Syarifah lain, DJ Syah, DJ Riz, semua berbeza-beza. Betul. Cumanya yang orang kata yang menguatkan kita adalah kata-kata semangat dari rakan-rakan tau. Itu yang penting. Kita kena ada kawan-kawan yang baik. Bukan orang kata bukan kena kumpul kawan yang negatif, tapi yang positif. Sebab yang positif itulah akan berikan kita kata-kata semangat, akan orang kata sentiasa support kita kan. Tak kisahlah kita daripada normal orang kata ke tak nampak, ataupun memang tak nampak dia kecil ke. Sebab orang buta ni memang dia ada satu sifat yang orang kata sikit cepat mengalah tau. Jadi sebab tu kita perlu, tak kisahlah daripada kalangan rakan-rakan ke family ke, memang kena ada seorang pun tak apalah. Janji kita kena macam orang kata apa, happy lah sebab family kita boleh terima kita. Sebab ada setengah ni tak terima tau, anak dia tak nampak, dia buang ataupun dia hantar ke tempat-tempat tertentu. Yang buang-buang, yang bagi orang kan. Betul. Jadi Syarifah kena berterima kasihlah pada family dia sebab boleh terima kenyataan, kita boleh terima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bos, kita teruskan hiburan dulu. Banyak lagi kita nak tanya Syarifah ni sebab kalau dia bercerita kita risau tak sempat ni, sejam setengah ni. So kita kena potong. Okey. Baik. Jadi kita kenakan lagu yang saya rasa ramai yang tahu, yang baru saja dirilis beberapa hari yang lalu. Didi tahu tadi lagu apa? Oh, saya tahu bos. Saya tahu. Lagu apa? Saya tahu. Okey, lagu apa? Empat Darah? Bukan.
Bukan Bukan. Itik Gembo-Gembo? Itu awak jadi itik. Tak tahulah bos. Menyerah. Dia ada kaitan juga dengan menyerah. Tapi ini pasrah. Lagu daripada Damia. Ya. Anak angkat apa Harry Khalifah. Pampong. Stay di Parompoi. Okey, jadi jam kita dengarkan dulu lagu daripada Damia, Pasrah. Stay tune on VIFM. Gaya hidup anda. Mantap, Bib. Mantul. Inginkan minuman yang berkhasiat? Ya, kami ada jawapannya. Dapatkan susu kambing dengan campuran pelbagai khasiat, iaitu kalsium, vitamin C dan stevia. Produk ini baik untuk penyakit kencing manis, darah tinggi dan lain-lain lagi. Dapatkan sekarang dengan harga RM45, tidak termasuk kos penghantaran. Untuk membuat sebarang tempahan, sila hantarkan ke alamat email ultraviproduction@gmail.com ultraviproduction@gmail.com. Selain itu, anda juga boleh menghubungi Encik Didi di talian WhatsApp 0197163260 0197163260. Dapatkan sekarang selagi stok masih ada. Sekali cuba, pasti nak lagi. Kesihatan kita anugerah ilahi. Kami mempersembahkan DJ muda VIFM. VIFM, gaya hidup anda. Masih lagi bersama dengan kami bertiga. Membawa kita yelah, bos kita nak cakap dia potong pula. Membawa kita ke jam 6.23 minit petang, berbaki lebih kurang 47 minit lagi untuk kita 37 minit lagi. Makin lama tu untuk kita bersama dengan tetamu undangan kita pada hari ini. Diam bos, saya dah tersyashul dah ni. Saudari Sharifah. So Sharifah, macam mana? Okey ke penat dah? Okey. Bertenaga lagi tu. Ya, steady. Mesti ada rahsia dia bertenaga ni. Tenaga. Ini tenaga susu kambing. Ni boleh tanya kat dia ni. Boleh tanya kat dia. Okey, tapi yang tu next kita next live lah kan. Next live. Tak boleh sekarang. Nama dia hurai panjang ni. Okey, tak apa teruskan. Aduh. Okey, saya nak tanya Sharifah lagi. Banyak soalan ni yang kita nak tanya kan. Tengok masa sesuai ke tidak, bukan? Masa sempat ke tidak. Jadi nak tanya macam mana cara untuk awak menyesuaikan diri waktu awak umur 18 sampai 21. Kemudian apa cabarannya? Waktu awak dapat tahu yang awak ni jadi OKU penglihatan. Silakan. Baik, cabaran nombor satu saya ialah untuk saya bagi kawan-kawan dan juga family saya faham yang saya ni kurang penglihatan, ataupun kiranya saya tak boleh bantu diri saya dengan cara yang saya tahu sebelum ni. Maksudnya saya kena belajar tapi saya tak tahu macam mana caranya time tu. So saya hanya bergantung dan saya hanya tunggu saja time saya nampak, sebab saya sangat bergantung pada ubat. Bila saya makan dos yang tinggi, saya akan nampak. Bila saya makan dos yang rendah, saya mula kurang nampak. So ada waktunya saya nampak sampai penglihatan saya boleh bawa drive kereta. Sampai saya ambil lesen kereta. Power point. Macam sekali. Power point juga ada. Umur saya 19. Umur saya 19 saya ambil lesen kereta. Lepas operate lah, lepas letak apa? Ya. Tadi sebut tadi? Kanta. Sedih disebut. Kanta. Ya, yang tu. Gila di. Jadi power point.
Oi, steady pump coin. Sampai tahap orang kata boleh ambil Boleh bawa lesen kereta, kereta. maksudnya tapi risiko lah pula sebab dia orang kata makan ubat yang Ubat. dosnya tinggi kan. Dos yang tinggi. Ya. Kemudian tu lepas tu? pada waktu vision yang saya yang sangat low, saya kena ambil kamera saya kata gambar, saya zoom sebesar-besarnya. Saya ambil tablet saya zoom dekat dengan muka, dekat dengan mata macam tu. Hanya berpandukan kontak kan tapi dia pun ada tika-tikanya yang low juga penglihatannya kan. Oh betul betul. Apa tu di? Maaf pelatah pula tengah lah. Suspend. Bos lah kenapa sepak kaki saya? Tak berajak saya tahu. Jadi Sharifah, itu waktu umur awak 18 sampai 21. Ya. Macam mana pula daripada umur 21 sampai sekarang? Cara untuk awak sesuaikan diri dan mungkin awak ada pergi mana-mana persatuan orang buta untuk bertanyakan something mengenai dunia baru awak ni kan? Mungkin boleh share sikit lah, silakan. Baik, sebab tu saya umur 21 tu sebenarnya yang menyebabkan saya datang waktu tu saya pilih MAB sebab MAB paling dekat Brickfields. Saya waktu tu belajar dekat college Brickfields Asia College. So ketika waktu tu saya ada masalah dengan saya punya college-nya tuition fee. Malangnya macam orang kata apa, susah sangat waktu tu. So saya pergi ke MAB dengan harapan saya akan dapat macam orang kata apa, nasihat lah. Tapi yang dinasihatkan pula ialah untuk saya pergi ke pemulihan, untuk pergi ke pusat pemulihan dan dah yang saya dikira blind. Minta lain pula yang dapat. Ya. Itulah. Kadang-kadang aturan Allah ni, bukan kadang-kadang, tapi aturan Allah ni memang terbaik kan. Allah tahu apa yang terbaik untuk hamba dia kan. Betul. So setiap apa yang kita buat kita kena bersyukur. Ujian apa yang kita dapat kita kena sentiasa bersyukur. So lepas tu apa buat? Ialah saya masuk untuk macam orang kata apa, kursus 5 hari lah untuk test lah macam mana komputer untuk orang buta ni kan. Boleh tak saya terus sambung belajar kan. Walaupun yelah dalam keadaan tu sebenarnya saya sakit, tapi still aku nak habis belajar. Itu je saya fikir. Walaupun diri saya sakit. Semangat tinggi Itulah. Untuk saya kelangsungan macam hidup kan. So nak tak nak kena teruskan lah. Betul. Ya betul. So waktu tu saya tak tahan sangat, dah sakit sangat. So saya berhenti daripada belajar sekejap. Then saya masuk hospital. Saya pergi ke hospital ke India dan Singapura lah. Dan lepas apa yang diorang cakap ialah saya kena buat cornea transplant. Tapi saya tak terima sebab saya tak boleh terima mata saya diambil lagi. Saya tak nak terima waktu tu. So saya rasa yang terbaik ialah saya pergi ke pusat pemulihan lah. So pada tahun 2019 bulan 7 saya masuk MAB Kinta Valley. So dekat situ saya belajar sekarang, lah asas. Terus. Okay, so saya belajar asas semua yang orang buta mungkin perlukan macam Braille dan komputer NVDA, Al-Quran Braille, macam mana nak pakai tongkat. Ada cikgu ONM dekat sana, ada DLS, dia ajar macam mana masak, apa semua, macam mana kemas diri, buat diri. And actually itu adalah first time saya macam berjauhan dengan keluarga. Tak pernah lagi saya duduk asrama. So itu adalah betul-betul dunia yang baru dan diri saya yang sangat berlainan dengan macam orang kata apa, tak pernah dirasai diri sendiri macam ni kan. Gitu. Pengalaman baru lah orang kata kan. Ya, pengalaman biru. Biru pengalaman baru Ingatkan seseorang tersyasur rupanya kita bersama. Agaknya dia nak shopping baju biru tadi, salah beli. Mungkin. Orang kata pertama kali menjauhkan diri dari keluarga, lepas tu belajar benda baru. Walaupun orang kata perasaan sedih tu, tapi kegembiraan tu tetap rasa lah Ke memang awak masih lagi orang kata tak boleh terima hakikat? Okay. By the time sebenarnya masa saya start belajar dekat Kinta Valley, saya memang sangat gembira sebab
saya mula rasa macam saya sedang explore dunia yang saya macam orang kata apa, tak pernah alami, dan juga saya rasa macam itu mungkin adalah satu adventure bagi saya. Saya mula menerima, dan saya waktu, kalau tanyalah orang batch saya ni jenis orang yang gelak kuat lah dekat sana tu. Memang suara saya je yang memecah keheningan gitu. Agaknya awak punya gelap macam gini kan? Lagi besar tu. Lagi besar ni. Ada gelak lagi besar ni? Bagi yang besar ya. Ada yang ni yang paling besar ni. Woi. Betul tu. Orang kata betapa gembiranya dapat explore benda yang baru kan. Betul. Nampak tak orang kata di sebalik perkara yang berlaku ada hikmahnya. Mungkin itulah kan. Hikmahnya kita boleh lebih, orang kata, lebih kenal diri kita ni siapa. Sebab ada setengah orang selagi tak ditimpa musibah, selagi tu dia tak kenal diri sendiri. Betul. Mungkin senang bagi kita kata kita kena kenal diri kita sendiri, tapi mungkin kita tak tahu cara. So bila tak tahu cara ataupun mengenali diri dengan cara yang tak betul, kita tak akan kenal diri kita dengan lebih mendalam. So kalau kita tak kenal diri kita, macam mana kita nak kenal orang, ya tak? Betul. Kau. Bila DJ Didi berbicara. Nampak tak? Bila berdua ni dia punya modal lebih banyak tau. Okey. Saya sebenarnya, bukan saya lah, kami sebenarnya tengah tunggu laporan terkini statistik COVID-19 dari pihak Majlis Keselamatan Negara. InsyaAllah kita akan kongsikan selepas ni. Saya semak juga ni dekat Telegram ni. Telegram. So, bila dah ada nanti kita akan sharekan selepas ni. Okey Bosh? Baik. Bosh boleh teruskan hiburan kita petang ni Bosh. Kita berhibur. Kita akan kembali dengan Syarifah sekejap je lagi. Banyak lagi soalan. Seterusnya pada petang ini ataupun menjelang senja ini, kita berhibur dengan lagu yang seterusnya daripada Baby Shima dan Fairuz Misran. Dia kata lagunya Ikatan Asmara. Wow. Stay tune on VIFM. Lagu-lagu lama ni, pattern lama ni. Sama ni di Gaya Hidup Anda Mantap Beb, mantul. VIFM. VIFM, gaya hidup anda. Dengarkan VIFM secara dalam talian menerusi telefon pintar anda dengan kata carian ultraviproduction.com. Selain itu, anda juga boleh dengarkan kami menerusi 4 kualiti yang berbeza, iaitu MP3 320 kbps, MP3 128 kbps, AAC 64 kbps dan AAC 32 kbps. Follow kami di Facebook, Instagram dan YouTube, iaitu Ultra VI Production. Dengarkan VIFM bila-bila masa, di mana jua. VIFM, gaya hidup anda. Kami mempersembahkan DJ muda VIFM. VIFM, gaya hidup anda. Masih lagi bertemankan kami bertiga. Saya DJ Didi yang handsome, lagi kan orang kata apa, kacak. Dan juga DJ Man dan tetamu undangan kita hari ini iaitu Syarifah. Baik.
sebelum kita teruskan temu bual kita pada hari ini, dengan kata tadi Bosch nak bacakan statistik COVID-19 untuk hari ini. Silakan Bosch. Okey, baik. Kita baca dulu Okey. Status COVID-19 setakat hari ini. Okey. Setakat hari ini sehingga jam 12.30 hari tadi, 29 November 2020. Okay, untuk kes sembuh pada hari ini, iaitu kes sembuh yang sembuh pada hari ini sebanyak 1,333 orang. Alhamdulillah. Wow, banyak tinggi alhamdulillah. Jumlah kes baru 4 angka tu adalah sebanyak 1,309 orang. Itu untuk kes baru kes positif yang baru pada hari ini. Masih tinggi lagi, masih 4 angka lagi. Okey, tapi Jaga-jaga. jumlah kes yang aktif 11,481. Kes tempatan 1,308 dan kes import adalah sebanyak satu kes saja. Jumlah kematian hari ini sebanyak kes import. Jumlah kematian hari ini sebanyak 3 orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 2 orang warga negara dan 1 orang bukan warga negara. Okey. Jumlah kes di ICU sebanyak 116 orang dan pesakit intubated sebanyak 42 orang. Jadi itu saja berikut statistik COVID-19 pada hari ini sehingga 29 November 2020 sehingga jam 12.30 hari tadilah. Itu dia. Ramai Allah. Ya. Masih kalau kita tengok angka-angka dia kan masih tinggi masih 4 angka untuk kes baru, dan apa yang kita syukurkannya di situ, kes sembuh juga 4 angka. Walau bagaimanapun kami mewakili VIFM ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga mangsa yang telah kembali ke rahmatullah, dan kita doakan juga rakan-rakan saudara-saudari kita di luar sana kembali sembuh dan orang kata kembali aktif, ceria, sihat, sejahtera seperti sedia kala. Baik, kepada anda jangan lupa untuk ikut SOP yang telah ditetapkan, penjarakan 1 meter sekurang-kurangnya. Kalau nak bersalam jangan sentuh kena letakkan tangan di dada sebagai tanda salam. Sila dan, duduk rumah yang paling jika penting tak ada kena urusan. sentiasa cuci tangan. Sila duduk rumah tu, itu yang paling penting. Sila duduk rumah jika tiada urusan, sentiasa cuci tangan dengan hand sanitizer ataupun dengan sabun lah bila kita pulang dari luar ataupun orang kata dari menyentuh benda-benda yang inilah yang ada ni kan. Kita tak tahu sebab virus ni bukannya boleh nampak kan. Betul. Jadi kena pakai apron sentiasa berhati-hati, berwaspada. Wah, awak dah macam mengata saya Okey. Jadi kita kembali kepada tetamu kita petang ni. Teruskan. Dari Sharifah. Sharifah okey lagi Ya, okey, steady. Okey, ini sekarang pun jam dah menunjukkan 6.46 petang, berbaki 14 minit lagi. So untuk 14 minit ni kita nak Sharifah ni sikit lah, orang kata bagi kata-kata semangat kepada rakan-rakan kita yang dekat luar sana yang baru saja menjejakkan kaki ke alam baru, alam masalah penglihatan, dan mungkin boleh di-share sikit lah kata-kata semangat ataupun orang kata apa-apa saja yang mungkin boleh disampaikan. Silakan. Baik, sebaik saja kita merasakan diri kita ke arah kurang penglihatan yang semakin teruk. Pertama sekali, pastikan kita cuba untuk mengambil pendapat doktor yang bukan sahaja daripada satu hospital, tetapi beberapa pendapat doktor. Sebab kadang-kadang doktor boleh memberikan cadangan rawatan yang berbeza. Jadi kita boleh membuat pilihan yang terbaik bila kata kita minta dan ambil tahu tentang penyakit kita sendiri. Itu yang pertama. Dan jangan putus asa
Terus pergilah cuba juga rawatan alternatif seperti bekam, akupunktur, dan juga kalau kata orang sua kan, cuba makan suplemen tu. Saya rasa kalau pertama sekali mungkin kita kena selidik dulu, dan janganlah boleh selagi mana kita ikhtiar itu nombor satu. Nombor dua ialah ambillah perlu untuk dekatkan lagi diri kita ni dengan Allah. Istikharah, solat hajat, solat taubat. Jadi waktu-waktu ni lah yang paling sesuai untuk kita mendekatkan diri lagi dengan Allah. Dan juga seperti mana dia kata tadi, kenal diri kita. Self mastery is the most important thing. Sebab selagi kita tak mengenali kelemahan kita, kita tak mengenali kekuatan kita, kita mungkin tak dapat nak menerima diri kita yang baru. Dan macam orang kata apa, memperkembangkan lagi diri kita tu selagi kita tak kenal diri kita. So daripada situ juga kita boleh macam orang kata apa, buka hati, bukakan hati juga kepada bantuan tu untuk bantuan. Dan orang kata apa, kalau ada orang yang offer dengan kita untuk kita macam orang kata apa, ada orang tak nak keluar rumah, ada orang nak terus macam orang kata apa, mendiamkan diri daripada social media, apa semua, tak ada masalah. Tapi janganlah bersedih terlalu lama. Nangislah ketika mana anda rasa nak nangis, marah apa semua tu cuba kita kawalkan. Tidak, apa yang anda rasa tu adalah valid. Itu adalah perasaan yang mengingatkan kita sebagai macam orang kata apa, insan yang lemah. Kita sangat-sangat memerlukan Tuhan. Eratkan hubungan kita dengan komuniti kita. Itu komuniti kita akan membantu kita, sedarkan kita yang bahawa ada lagi yang lebih teruk, ada lagi yang lebih tidak bernasib baik. Bukanlah tentang diri kita saja semata-mata dekat dunia ni. Jadi begitulah mak kata Sharifah tadi, kalau kita nak menangis, menangislah kan. Kalau rasa nak marah-marah lah boleh. Itu normal pada manusia kan, sebab manusia ni memang dilahirkan dengan perasaan. Tapi janganlah orang kata melebih-lebih, sebab bila melebih-lebih ni efek dia mungkin lebih jadi teruk lah kan. Ya, betul. So nak tanya juga untuk Sharifah, mungkin untuk last question kan, apa perancangan seterusnya selepas ni? Mungkin nak sambung belajar ataupun apa-apa, silakan. Baik, memang di antara perancangan saya ialah untuk sambung belajar. Sebenarnya saya adalah pelajar undang-undang di kolej saya dulu. So saya sedang menjalankan kursus yang sama juga, iaitu dalam undang-undang lah, dalam ijazah sarjana muda, degree. Dan selain daripada itu, saya juga berminat untuk menjadi support system kepada komuniti kita, untuk saya hulurkan tangan kepada orang yang mungkin tidak mengenali diri dia seperti mana saya dulu, yang mungkin tidak boleh identify yang diri dia sebagai blind, ataupun OKU yang lain. Dan juga saya juga berminat untuk macam kata apa, motivate orang lain, dan juga advocacy dalam menyuarakan tentang apa yang kita boleh bincangkan atau kita suarakan kepada pihak-pihak yang memerlukan ataupun di mana kita sebagai golongan OKU memerlukan inclusivity. Itu adalah antara cadangan saya, cadangan rancangan untuk diri saya lah. Rancangan, ya betul. Ya, apalah saya dah tersyasha kan. Tak apa, kita faham. Betul lah. So saya juga sangat bersyukur sebab saya dapat mendekatkan lagi diri dengan komuniti kita sekarang ni, sebab saya takkan pernah sangka yang saya akan bergaul dan bertemu dengan orang-orang, korang semualah. Kan saya tak sangka hidup saya akan bertemu dengan orang-orang, insan-insan yang juga hebat. Saya sangat kagum dengan korang semua sebenarnya. Saya sangat kagum. Sebab itulah saya rasa macam tak layak saya untuk bersedih lama-lama. Betul.
Betul. Saya rasa macam tu. Betul lah. Allahu Akbar. Macam saya kata tadi lah, kalau bersedih melebih-lebih nanti ada efek dia pula kan. So apa-apa pun kami doakan semoga apa yang diniatkan oleh Sharifah tu akan berjaya lah. Mudah-mudahan kan, sebab dia bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri kita, untuk diri kita juga kan. Jadi betul. Apa-apa pun terima kasih Sharifah sebab sudi meluangkan masa dengan kita selama 1.5 jam ni lebih kurang. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di tak ada masalah. Tak ada apa, jemput tu boleh. Kita akan berjumpa lagi insyaAllah kalau ada rezeki. InsyaAllah. Apa bos nak cakap tadi? Tak ada, macam kata terima kasihlah pada Sharifah kerana sudi hadir pada dalam radio kami yang tak seberapa ni, yang serba kekurangan ni, betul dia? Betul. Jadi sebenarnya kita yang patut rasa malu nak kata nak menjemput dia sebab Sharifah ni adalah seorang yang hebat. Memang kami baru juga kenal dia, tapi berdasarkan latar belakang yang diberitahu memang orangnya hebat ni, pernah ambil undang-undang tu, kuas perundangan memang bukan kaleng-kaleng lah kalau bahasa budak-budak zaman sekarang kan. Boleh jadi lawyer ni, takut kita yang malu sebab nak jemput dia, sebab dia ni orang hebat je. Macam dia lawyer yang betul. Kalau macam bos ni lawyer buruk lah, tak boleh buat apa. Sempat kau Sempat. Jadi bos, kita pun dah tak banyak masa ni. Jadi sebelum kita mengundurkan diri beramai-ramai kan secara Jumaat, mungkin lepas ni Sharifah boleh pergi dia makan untuk jamu selera, tengoklah apa yang bos sedia kan. Bos dia kasi susu kambing. Saya nak susu kambing. Wow, best tu. Saya dah order dah sampai. Semalam saya dah try padu mampoy. Kan ditaja ni. Ni segmen kita ditaja ni. Ditaja. Jadi kalau anda semua nak dapatkan susu kambing, boleh call saya sendiri Didi di talian 0197163260. Sempat lagi kau konsong. atau boleh boleh emailkan kepada kami melalui ultraviproduction@gmail.com. InsyaAllah kru-kru kami akan memberi respon secepat mungkin. Okay? Ya, betul. Sebelum kita undurkan diri, saya nak bacakan dulu waktu solat fardu maghrib untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang mana masuknya waktu solat fardu maghrib tepat jam 7.02 petang, dan waktu isyak-nya pula adalah pada jam 8.16 malam. So sama-samalah kita tunaikan solat secara berjemaah, dan seboleh-bolehnya kita tunaikanlah di awal waktu kerana banyak faedahnya kan. Lagipun dia tak akan mengganggu kita untuk urusan seharian, je tak? So apa salahnya kalau kita tunaikan seawal waktu. Okey? Betul. Walau bagaimanapun, sekali lagi kami ingin mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. InsyaAllah kami akan cuba perbaiki dari semasa ke semasa. Mungkin bos kalau nak cakap apa, silakan kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir alamak. Segan lah kita. Okey, baik. Jangan lupa. Bukan cadangan bos, kata-kata bos. Ya. Kata-kata terakhir tu. Okey, kata-kata terakhir daripada tak. Jangan salah ni. Ada je nak kena kita. Okey. Jadi untuk kata-kata yang terakhir, jangan lupa yang mana yang support kami, alhamdulillah, terima kasih. Saya nak ucapkan daripada awal sampai akhir yang sudi support kami, dan pada yang kami interview sebelum ni sampai sekarang pada Sharifah juga, terima kasih kerana sudah hadir, sebab itu tanda anda support pada VIFM. Jadi kami harap anda boleh memberikan cadangan pada pendengar-pendengar lah. Anda boleh memberikan cadangan-cadangan yang untuk kami menaik taraf lagi radio kami supaya jadi lebih baik. Sebab tanpa anda, siapalah kami. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi kami yang kami sediakan untuk anda di Play Store dan Huawei App Store, iaitu Huawei App Gallery. InsyaAllah iOS akan datang. Saya akan cuba usahakan juga. Jangan risau, kalau ada feedback yang memberangsangkan, InsyaAllah kita akan teruskan kepada projek untuk iOS, InsyaAllah. Okay. Jadi Didi teruskan. Okay. Mana Didi? Okay. Jadi InsyaAllah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Waktu solat maghrib akan sehingga jam 7 bukan sehingga jam, pada jam 7.02 malam. Jadi InsyaAllah saya akan menemani anda sehingga waktu maghrib nantilah. Okey.
Jadi jom saya akan tinggalkan anda dengan lagu yang terakhir pada malam ini, dengan lagu daripada Lonis, Ayah. Stay tune on VIFM, gaya hidup anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. VIFM, gaya hidup anda. Mantap bib, mantul. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami. Lebih banyak informasi dan hiburan yang bakal diketengahkan, segalanya hanya untuk anda. Kita jumpa lain kali. VIFM, gaya hidup anda.